Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Okey, pada hari ini kita di channel Keadilan Pulau Pinang ingin membawakan lagi podcast kita pada malam ini. Sedar tak sedar kita dah episod ke-6 dah, betul tak? Ya, Zahir Rahman. Okey, pada episod ke-6 ini kita menampilkan khas Biro Guaman MPN Negeri Pulau Pinang iaitu Saudara Gavin. Saudara Darwin, maaf. Tersasul dah. Saudara Darwin, okey, sebagai panel kita pada hari ini. Keenam. Panel yang ke-6 sudah pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Ya, salam sejahtera, selamat malam kepada kawan-kawan kita lah yang berada di live kita di page Keadilan Pulau Pinang. Dan hari ini kita ada podcast bersama dengan moderator kita yang muda ni, Saudara Luqman. So, saya perkenalkan diri saya dululah. Ya. Nama saya Darwin. Saya orang asal Penang. So sekarang ni saya ni pengamal undang-undang lah. Saya ada firm saya di Bukit Mertajam dan saya juga memegang jawatan sebagai timbalan pengerusi lah untuk Biro Guaman dan Undang-Undang Keadilan Pulau Pinang. So sedikit latar belakang saya, ini daripada segi parti lah. Saya dulu saya graduate dari Universiti Multimedia di Melaka. Saya pernah belajar di Melaka dan sebelum tu saya pernah belajar di UUM di Sintok Kedah. Negeri Kedah ya. Di Negeri Kedah. So ada juga pernah duduk di Negeri Kedah selama ni lah 3-4 tahun semasa belajar. So ni kita nak sambung balik ke topik kita lah pada malam ni. Okey. Seperti yang sedia maklum, topik kita pada malam ini ialah adakah Pulau Pinang milik Kedah? Sebagai orang yang pernah menetap di Kedah, belajar di Kedah, mungkin boleh komen sedikit tentang perkara ini. Okey, selaku orang yang mempunyai latar belakang guaman. Soalan pertama, mengapakah saudara Darwin memilih Parti Keadilan Rakyat ataupun Harapan sebagai wadah perjuangan saudara? Okey, terima kasih Luqman. Saya sebenarnya join Keadilan sebelum saya menjadi peguam lagi. Saya join masa tu tahun 2015. Masa tu saya masih baru habis belajar dan masuk universiti. So masa tu kita pun orang muda yang kita ada nampak perubahan dari segi keadaan politik, persekitaran politik di negara kita. Dan zaman itulah yang saya masuk dalam gerakan mahasiswa saya first start di UUM di Sintok Kedah. Mahasiswa Keadilan. Saya kita ni masuk dalam yang kata pro mahasiswa lah. Masa tu kita kata ada pro mahasiswa lagi. So masa tu saya menyertai dan pun selepas tu saya pun masuk dalam keadilan kerana kita pun nampak nilai-nilai yang dipamerkan oleh keadilan dengan slogannya reformasi. So memang menarik orang-orang muda menyertai keadilan dengan konsep dan juga moral yang kita bawa dalam Parti Keadilan ni lah. Dan lepas tu saya pun sambung belajar lagi dalam segi undang-undang. Dan lepas 4 tahun belajar di Melaka, so saya balik ke Penang dan start servis guaman saya di negeri Penang dan juga bersama dengan Keadilan Pulau Pinang lah. So sedikit latar belakang saya. Dan untuk banyak juga peguam yang masuk dalam keadilan, yang join keadilan, dan saya rasa mungkin yang sebab tu keadilan ni, Parti Keadilan ni memang menarik warga-warga peguam sebab kita sebagai peguam ataupun sebagai orang yang study law lah, Memahukan keadilan. Memang kita memahukan keadilan. Dan juga kita dalam praktis, sebab saya praktis sebagai peguam jenayah. So memang dalam praktis kita menambil ataupun kita mencari keadilan, menegakkan keadilan di mahkamah dan di tempat-tempat lain lah. Kita banyak berurusan dengan pihak polis, dengan pihak mahkamah. So memang kita nampak kadang-kadang ada berlaku ketidakadilan, ada berlaku penindasan, dan dengan dengan jawatan ilmu yang kita ada, so kita just membantu masyarakat dan juga golongan-golongan yang kita kata ni memerlukan unfortunate. Yang kita bernasib baik. So sedikit latar belakang. Saya tak boleh mewakili semua peguam, tapi untuk peribadi saya ini 2-3 sebab ni kenapa saya
berada dalam Okey. keadilan. Mau tak mahu, nama keadilan itu sendiri tidak jauh daripada latar belakang seorang peguam ataupun perundangan, kerana memang setiap peguam dan setiap orang mahukan keadilan. Okey, saya nak tanya pendapat Saudara Darwin sebagai anak jati Pulau Pinang dan rakyat Pulau Pinang, bagaimanakah Saudara Darwin melihat perpaduan di negeri Pulau Pinang yang mana tidak sama dengan negeri lain? Tidak sama dengan Kelantan, Terengganu yang majoritinya golongan Melayu, tidak seperti kita di Pulau Pinang, kita boleh duduk semeja walaupun tidak sama bangsa dan agama. Ya, Silakan. terima kasih Saudara Luqman. Sebab saya rasa keharmonian ni di negeri-negeri yang lain lah. Bukan kata di Penang saja. Di negeri Kedah ataupun di negeri Kelantan ke, ada juga keharmonian dengan jenis mereka. Dan di Penang tu kita ada keistimewaan kita lah. Dengan orang-orang Penang kita ada warisan yang bersama. Kalau kita cakap pasal ni makanan, kita ada makanan yang banyak famous lah. Penang laksa, Pasembok, pasembok, kita ada ni mi udang. Mi udang. Walaupun tempat lain ada juga, tapi di Penang tu kita memang ada keistimewaan kita yang dijadikan kebanggaan lah orang-orang Penang. So selalu bila saya pergi ke tempat lain ke jumpa dengan kawan-kawan dari negeri lain, memang kita akan kata kita ni orang Penang. Dan orang Penang ni tak kira dia Cina ke, Melayu ke, India ke, kalau nak cakap pasal makanan tu, kita akan pertahankan. Dia kata laksa Kedah tu bagus, kita letak laksa Penang bagus. Yang dimasak oleh Cina ke, Melayu ke, India ke, tetap ni laksa Penang bagus. So, sentimen kita lah yang kita bangga dengan budaya kita. Bukan kita kata budaya lain tak bagus. Just kita ada ni lah orang Penang punya aura. Kelebihan orang budaya Penang kita lain daripada negeri lain. Segi budaya kita dan terutamanya bila Penang ni, negeri Pulau Pinang ni adalah sebuah negara negeri yang bersejarah dan kita ada heritage warisan kita. So bila kita nampak ni bangunan-bangunan yang bersejarah, semua ini memberikan kita gambaran lah macam mana dulu nenek moyang kita ataupun generasi yang sebelum ni, so diorang dah membuat banyak kerja untuk membangunkan negeri Penang. Dan juga dalam keadaan tersebut sebab Penang ni dari segi populasi pun kita masyarakat bermajmuk yang betul-betul kita dapat bergaul dengan semua kaum, termasuk di kawasan, kebanyakan kawasan lah. Kita terutama di Seberang Perai, kita memang masyarakat majmuk yang boleh dikatakan seimbang. Yang kata memang seimbang sebab ni semua dari segi lah, kita dari segi kehidupan, pekerjaan kita, dari segi pergaulan, kita masuk pergaulan, so memberikan satu environment kepada kita, so supaya kita ni lebih terbuka dan kita boleh terima perbezaan antara satu sama lain. So saya kata ini ciri-ciri yang kita kata Penang ni ada keistimewaan tersendiri. Kita rasa keistimewaan yang sendiri yang kita invite kawan-kawan dari negeri lain. Kita welcome orang lain datang ke Penang. Kita akan tunjuk cara kita Penang style pada kawan-kawan yang lain. So yang inilah ni sedikit kita punya keistimewaan negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang. Okey, Saudara Darwin, kita nak menyentuh tentang tajuk kita. Soalan seterusnya, baru-baru ini ada seorang menteri yang ada seorang menteri besar daripada sebuah negeri yang mengatakan Pulau Pinang milik Kedah dari segi perundangan. Sebagai lawyer, sebagai peguam, apakah komen Saudara Darwin? Ya, Saudara Luqman, soalan ni memang kita kata agak kontroversi. Yang emas lah, soalan cepu emas. Memang ramai tak kira daripada rakyat Penang, rakyat Kedah dan mungkin rakyat negeri lain yang ingin mengetahui status kedaulatan negeri kita. Betul. Sebab untuk isu ni saya rasa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjawab secara rasmi lah di Parlimen kepada soalan kedaulatan Pulau Pinang ni. Dan memang Pulau Pinang ni sebuah negeri yang berdaulat dari segi perlembagaan persekutuannya, dan telah pun ditulis dengan jelas bahawa negeri Pulau Pinang sebuah negeri yang daulat. So kita ada perlembagaan negeri kita ada yang di-Pertua Negeri sebagai ketua di Pulau Pinang, ketua di Pulau Pinang, dan juga kita ada adun-adun kita ada kerajaan kita, dan kita ada penduduk kita
yang memang mempunyai ciri-ciri dan juga budaya orang Pulau Pinang. So ini menjadikan satu kita kata komuniti lah, komuniti Pulau Pinang ni, dan bersama dengan apa yang dikatakan dalam perlembagaan. So memang identiti Pulau Pinang ni tidak Memang boleh terjamin di bawah perlembagaan terjamin di perlembagaan dan juga dalam masyarakat kita. So bila kita ada orang yang kata nak tuntut Penang tu, so tanya orang Penang dululah sama ada orang Penang tu nak dituntut oleh orang lain. Mungkin ada kawan-kawan yang tengah tengok live di page kita. Mungkin boleh saudara bagi bukan sikit. dari negeri Pulau Pinang. Ya, Adakah? bagi komen sedikit daripada orang Penang kata setuju ataupun sudah tak setuju Penang ni dikembali kepada negeri Kedah ke ataupun kerajaan yang lain. So bagi komen sikit yang kita boleh tuntut. Saya rasa kita nak dengar juga pandangan orang Penang ni. Sebab kalau Saudara Luqman tanya secara saya pandangan secara peribadi, memang kalau saya sebagai seorang peguam, kita ikut undang-undang ni seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri, memang dijamin dalam Perlembagaan negeri maupun persekutuan. Ya, dan ini menjadikan asas negeri kita ataupun asas negara Malaysia ni ditubuhkan atas persefahaman ni bahawa negeri-negeri yang ada semua bersatu menubuhkan satu negara Malaysia yang ini bersatu. Dan untuk pandangan saya lah, saya rasa dari segi undang-undang memang kalau dia telah pun dijamin dalam perlembagaan persekutuan, so kita follow kepada perlembagaan persekutuan. Dan juga saya rasa banyak orang-orang Penang still tetap bersama dengan inilah, dengan kerajaan Penang, dengan identiti kita sebagai orang Pulau Pinang. Sebab ini budaya kita ni tidak boleh dituntut oleh siapa-siapa. Sebab budaya ni dimiliki oleh kita semua. Betul. So bukan kita kata nak dituntut oleh siapa ke. So budaya kita sendiri ni menyatu padukan orang Penang ni. So dalam isu ni saya rasa orang Penang ni kena bersatulah. Kita kena bersatu, kita kena ada persefahaman bersatu bahawa daripada segi undang-undang, daripada segi masyarakat, Penang ni bersatu dan kita bersatu dan bersama untuk negeri kita. Seperti lirik lagu Negeri Pulau Pinang. Yang kita kata apa tu? Perpaduan kita bersama lah. Perpaduan kita bersama. Yang keyword yang betul-betul kita kena tahu, sebab kita dah berduduk di Penang ni lama dan kita ada budaya kita yang tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Walaupun Penang dan negeri lain di utara, walaupun kita sama-sama utara, tetapi kita mempunyai identiti yang tersendiri yang tidak sama dengan negeri-negeri utara yang lain. Okey. Benar. Dari segi undang-undang, jika ada setengah-setengah pihak ataupun mana-mana pihak yang ingin menyentuh isu perlembagaan, isu kedaulatan negeri Pulau Pinang, apakah tindakan yang boleh dikenakan kepada pihak yang ingin menuntut kedaulatan negeri Pulau Pinang? Ya, Saudara Luqman, kalau kita tengok dalam keadaan beginilah, memang negara kita dalam keadaan yang sangat aman dan masyarakat kita pun dalam keadaan yang sangat aman. So apa yang kita perlu memperiharakan keadaan yang sebegini, dan jangan kita timbulkan isu-isu yang akan menimbulkan emosi dan juga ketidaksefahaman, kerana memang kita semua dalam masyarakat yang bersatu ni dalam negeri Malaysia ni, memang kita ada tanggungjawab untuk kita nak jaga keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. So sebagai tadi Saudara Luqman tanyalah, kalau ada pihak yang cuba untuk mempersoalkan kedaulatan, bukan kata kedaulatan Pulau Pinang saja, mana-mana negeri. Termasuklah yang di yang termasuk terbaru ini di negeri Sabah, yang kita nampak ada tuntutan daripada kerajaan ataupun bahagian kumpulan Sulu nak tuntut kedaulatan negeri Sabah. So sebagai Malaysia ni, negeri-negeri yang lain, memang kita kena bersolidariti dengan negara. Kita kena bersatu, kita kena mempertahankan negeri dalam mereka adalah negeri bersama dalam persekutu Malaysia, dan juga kita kena jaga sebab kita adalah dalam satu kumpulan, dan kita tidak, negeri-negeri ni sebagai ni satu keluarga lah, sebagai satu keluarga, sebagai adik-beradik. Mereka kata sebagai adik-beradik. So memang adik-beradik sesama lain tu akan ada pandangan yang berbeza. Mungkin adik-beradik akan ada bergaduh, tapi mungkin kita akan ada perbezaan, kesamaan, ketaksamaan. isu, tapi yang
perlu kita fokus adalah macam mana kita nak bawa negara ataupun negeri kita maju bersama. Maju bersama. Sebab tidak ada makna kalau kita dapat tuntut yang ini itu tapi tidak dapat mengekalkan keharmonian. Tidak dapat mengekalkan keharmonian. Dan seperti yang berlaku dalam inilah di negeri Sabah, yang berlaku juga ada insiden yang tidak diingini oleh Sulu. So kita perlu menjaga keharmonian masyarakat dan juga negeri-negeri kita, dan saya rasa itu adalah yang penting lah. So kalau ada orang yang cuba mempertikaikan isu-isu ataupun menimbulkan ketidakharmonian ni, so saya rasa kita ada tanggungjawab untuk kita nak backup sesama diri, dan jika perlu kita ambil serah kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan kalau ada orang yang betul-betul mengeluarkan kenyataan yang bertanggungjawab, agak bertentangan dengan perlembagaan. bertentangan dengan perlembagaan yang cuba nak mencabah kedaulatan mana-mana negeri. So memang kita kena pertahankan negeri kita dan juga negara Malaysia kita lah sebagai satu persekutuan. Itu saya rasa penting untuk kita tekankan. Ya, nak bagi tahu kepada rakyat, tak kira lah rakyat Kedah, rakyat Penang, walau bagaimanapun kita masih saudara adik-beradik yang sesama diri kita, jiran yang betul-betul rapat, dan saya rasa ini yang patut kita fokus, kesamaan kita rather daripada perbezaan kita. Ya, betul. Okey, para pendengar semua, itu adalah sedikit sebanyak ulasan daripada panel kita pada hari ini, Saudara Darwin. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau and Vanakkam. Jadi hari ini saya nak bawa hampa untuk explore ada apa dekat Pulau Pinang. So, jom. Pulau Pinang adalah negeri berbagai budaya yang telah sekaligus menjadikan ia salah satu negeri di mana terdapat pelbagai makanan yang menarik dan lazat. Kepelbagaian budaya ini telah lama diamalkan di negeri Pulau Pinang, terutamanya dari segi makanan, bahasa dan seni bina bangunan seperti rumah, tempat ibadat dan tempat penginapan. Jom ikuti perjalanan saya di syurga makanan di Pulau Pinang. Okey, saya nak roti bakar telur goyang cheese satu. Miru, hang main mana? Oh, main jalan-jalan lah, hari cuti. Ni aku dah order dah. Hang order dulu. Aku nak order. Aku nampak ni. Order dulu tak apa. இங்க வாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு ரொட்டி வேணும். அது 2 முட்டை கொடுத்துருங்க. முட்டை வந்து தனியா வச்சிருங்க. தேத்தனி ஒண்ணு. Hang order apa? Aku udah roti. Roti pun order. Hampa, apa yang kita dapat tengok zaman lah ni kan, unsur perpaduan dan keharmonian tak kalah terdapat banyak sangat kedai masakan Cina yang dah pun beriktiraf halal. Bukan sahaja berada di Pulau Pinang, tapi di seluruh Malaysia. So jadi hampa tak perlu takut lagi nak makan dekat mana pun sebab dah banyak dah kedai yang halal. Jadi hampa boleh try bermacam-macam masakan asli daripada depa. So jom. Wih, namanya tak jumpa. Ni awak hang main pada jauh. Sebab aku dengar lah kan sini pau dia memang sur. Sur ke? Tak apa kita order. Okey, jom. Ambil ni. 没主要问自己是哪一个是最好吃的。这里最好吃，我都 recommend mushroom cheese bun。 OK， 我就要这个一个。OK， 那个宝啊。好 ，OK， 谢谢。 Thank you。 Wih, sedapnya. Seperti yang hampa tahu, masyarakat dekat sini saling bertoleransi dan bersefahaman dalam menjalani kehidupan seharian diorang dan juga mereka berkongsi budaya, makanan dari dulu lagi. Secara tak langsung, benda ini juga memberi impak yang positif kepada ekonomi dan juga rakyat umum yang berada di Pulau Pinang. Ayolah kita berusaha untuk mengekalkan kemakmuran dan kestabilan yang dinikmati pada masa ini. Perdana Menteri kita dan kerajaan perpaduan kita sedang menuju ke arah yang lebih stabil. Janganlah terpedaya dengan puak yang memecah belahkan atau menggugat keamanan dan kestabilan negara. Ingat, perpaduan adalah asas kestabilan. Salam Malaysia Madani. Okey, kembali kita dalam podcast episod 6 kita kali ini bersama saya, moderator Saudara Luqman, dan panel kita pada hari ini Saudara Darwin. Jangan lupa kepada para penonton di luar sana untuk like, share
dan follow akaun TikTok dan Ya. Facebook Keadilan Pulau Pinang. Betul. Okey, kembali kita untuk soalan seterusnya bersama saudara peguam kita di sini. Ya, Rahman. Okey, pada pandangan saudara Darwin sebagai peguam ataupun sebagai rakyat Pulau Pinang kebanyakan, apakah prestasi kerajaan negeri Pulau Pinang pada pandangan saudara dan kestabilan kerajaan negeri di Pulau Pinang? Ya, Saudara Luman, soalan yang bagus. Saya rasa kita untuk prestasi negeri Pulau Pinang ni, saya dah duduk dalam Pulau Pinang lebih kurang dalam 30 tahun, 31 tahun. So memang dari sejak zaman sebelum pakatan yang kita kata Pakatan Rakyat lah take over Pulau Pinang dan 2008. selepas Pulau Pinang diperintah oleh Pakatan Harapan. So memang kita nampak prestasi negeri Pulau Pinang sekarang ni matang dan kita ada menunjukkan satu pembangunan lah daripada segi infrastruktur di Pulau Pinang dan sebab saya dilahir di kawasan seberang lah. So seberang ni memang dari dulu menjadi tempat yang tidak pembangunannya tidak sepadat seperti di bahagian pulau. Dan sekarang kita nampak di negeri di bahagian seberang tak banyak pembangunan, terutamanya di kawasan Batu Kawan. Saya pun daripada cabang Keadilan Batu Kawan. Oh, jadi daripada Batu Kawan. So kita dah nampak IKEA masuk, kita nampak kilang-kilang masuk. Banyak Lepas tu kita pelabuhan nampak asing pelabuhan asing banyak masuk. Lepas tu pembangunan dari segi city lah kita kata jenis untuk kita nak menjadikan satu bandar tu, kita nampak corak dia, keadaan dia. Sekolah dah masuk, universiti dah masuk, lepas tu kilang masuk, peluang pekerjaan ada. So dia menjadikan satu pembangunan yang kita nampak daripada kawasan Batu Kawan dan juga di kawasan inilah PM di kawasan Bukit Minyak dan sekarang yang terbaru saya rasa pembangunan tu fokus di kawasan Kepala Batas di kawasan di Bertam utara negeri iaitu Pulau Pinang. masa depan Pulau Pinang seperti yang dikatakan oleh Ketua Menteri kita Chow Kuan Yew. Dia kata masa depan Pulau Pinang ni memang pada seberang lah, pada seberang perai. So kita nampak fokus kerajaan negeri yang sekarang ni dia memang nak cuba nak seimbangkan kedua-dua tempat di bahagian pulau, di bahagian seberang perai dan saya rasa ini memberikan satu gambaran bahawa Penang ni kita berkembang, kita membangun secara seimbang dan kita cuba nak bantu semua orang-orang Penang lah yang saya nampak kerajaan negeri tengah membuat sesuatu usaha untuk dia nak balance supaya kita dapat samaratakan ke semua orang-orang Penang daripada segi pendapatan, peluang pekerjaan dan juga daripada segi untuk dapatkan perumahan, tempat tinggal sebab Penang memang kos sara hidup kita lebih kepada kawasan bandar. City lah kita kata city. Semi-urban. So memang pembangunan kita padat dan juga kerajaan negeri telah pun memberikan banyak usaha, memberikan rumah kos rendah, memberikan bantuan kepada orang Penang. So saya rasa benda-benda inilah yang kita ada bantuan wagak emas, bantuan suri rumah dan bantuan kepada pelajar kepada mahasiswa. pelajar mahasiswa daripada Penang dan saya tahu juga sebab saya dulu memang masa saya belajar ni saya pernah mohon untuk dapat ni scholarship daripada Penang Foundation, Future Foundation tu. So negeri Penang ni saya nampak kerajaan yang sedia ada ni prihatin kepada rakyat dan mereka nak bukan ni mereka tengok dalam tahap 10 tahun ni lah. Mereka tak planning jauh kepada 10 tahun, kepada 30 tahun yang akan datang ni yang sekarang yang kita nampak Ketua Menteri pun dia cuba memberikan satu vision Penang 2030. So dia dah plan 10 tahun lah ke depan lagi, ke hadapan lagi. Bukan kita nak kata kita menang baru kita nak buat perubahan semua. Planning memang sudah ada dan saya rasa prestasi Penang ni memang ni memberikan satu contoh lah yang besar daripada segi pelaburan dan persekitaran kita, bandar yang bersih. Jauh beza daripada kebersihan ni saya rasa jauh beza lah. Kalau mak bapa saya dulu kata zaman mereka tu dia kata keadaan kebersihan di jalan raya semua memang teruk. Memang jauh teruk beza. Dan sekarang ni memang kita nampak tempat kita bersih dan ini kerajaan-kerajaan tempatan ni memang berfungsi lah. Bekerja dan saya rasa
prestasi ni orang-orang di Penang tu dia boleh merasakan kerana dia sendiri berada di Penang. Boleh dan merasakan. Dia boleh merasakan sendiri. Orang-orang di negeri lain mungkin dia tengok Penang sebagai ni negeri yang yang pelancongan, yang industrian kerana tapi dari segi Pulau Pinang kerajaan ni prihatin tu dia masuk dalam rakyat Penang tu. Tapi saudara, bukan dari segi kerajaan negeri ingin membantu rakyatnya sahaja. Malah kerajaan negeri Pulau Pinang pun membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia di seluruh negara untuk berhijrah ke negeri Pulau Pinang. Ya, sebab saya rasa Penang ni merupakan satu pusat lah. Kita ada peluang di zon utara. Ya, hub di zon utara. So negeri Penang ni mendapat ni pekerja daripada ni negeri-negeri yang lain yang datang ke Penang, duduk di Penang, belanja di Penang dan juga ada yang telah pun diduduk di Penang Dan menetap di Penang, dan jadi jadi orang rakyat Penang. Penang. Jadi orang Penang. So Menjadi orang Penang lah. mereka dapat tahu negeri ini diperintah oleh Pakatan Harapan tidak memihak kepada mana-mana kaum, mana-mana bangsa ke, tidak ada. Kerana yang kita kata polisi kita colorblind lah. Colorblind tu masa kita saya nampak tu awak ni tak Cina ke ada India color ke apa. Islam Cina ke bukan Islam. pun bukan dapat lebih, Ya. yang bukan warga ni pun bukan dapat lebih ataupun kurang. Betul. So kita bagi daripada segi kita bagi kepada semualah. We give everything secara amnya kepada orang-orang tidak memihak Penang. kepada siapa-siapa. Ya, Semua dan kita bantu. yang saya rasa ni aman untuk masyarakat kita. Kita Itu masuk merupakan bersama. key kenapa orang di Penang boleh hidup aman Ya, dan harmoni. dan harmoni. Dan saya rasa yang inilah prestasi-prestasi daripada segi, mungkin ada banyak lagi saya tak sempat nak sebut masa kita juga terhad. kalau saya nak bagi bentang semua ni mungkin susah untuk, tapi Mungkin susah untuk kita penonton-penonton just stay. cakap pandangan kita sebagai orang biasa, orang yang menunduk di Penang, yang Ada kita rasa lah pengalaman dengan kerajaan negeri. Ya, dan yang kita rasa satu lagi efisiensi lah yang kita kata Pulau Pinang ni yang saya nampak semalam ni kerajaan negeri ini, kerajaan tempatan kita kutip cukai menggunakan apps. Penang ni 90% penduduk ni kita guna cashless, guna ni dengan aplikasi apps untuk bayar cukai dan sebagainya. Dan kita nampak ini memberikan satu kesenangan lah kepada penduduk Penang, dan lebih juga ini memberikan satu efisiensi lah untuk kerajaan kita proses dan juga membangun dengan negeri ini. Okey, baik. Saudara, soalan ke-6 dan merupakan soalan terakhir yang saya ingin tanyakan kepada panel kita hari ini. Mengapakah kita sebagai rakyat negeri Pulau Pinang, khasnya sebagai penduduk dan anak jati negeri Pulau Pinang, ingin mengekalkan kerajaan harapan pimpinan yang amat berhormat Saudara Chow Kon Yeow di Pulau Pinang? Mengapakah kita kena kekalkan? Ya, Saudara Luqman, soalan ni memang kita tuju kepada kerajaan Pakatan Harapan lah, yang kita nampak telah pun memimpin di Penang sejak tahun 2008 kalau saya tak silap, dari 2008, dan kali ini pun kita nampak banyak pembaharuan dan planning kerajaan Pakatan Harapan ataupun kerajaan negeri yang sedia adalah yang mereka nak lakukan. Dan kita pun tanya jugalah, kita ni ada kerana ni pilihan raya negeri dah nak sampai dah. Bulan depan tu kita nak masuk dalam gelanggang pilihan raya, dan kita pun selalu kepada pilihan raya sudah so, dapat dirasai ya. Kita dah tahu memang banyak pencapaian dicapai oleh kerajaan negeri Pulau Pinang, dan kita juga nak tanya kepada pencabar-pencabar challenge nak masuk dalam negeri, nak jadi kerajaan negeri yang baru. Apakah dia orang punya vision dan manifesto? Bukan kita kata nak kali untuk apa? Kita nak tahu nak kali untuk apa. Dia mesti ada something kan, ada offer kepada rakyat. Yang kita nampak Penang ni memang daripada LRT pun Perdana Menteri kata sudah diumumkan dan nak masuk dalam Penang ni tak lama lagi. So yang kita nampak memang ada satu kerjasama erat di negeri Pulau Pinang dan juga di Kerajaan Persekutuan. So kita tak nak melepaskan peluang ni. Saya rasa kerajaan yang sedia ada ni sama dengan kerajaan pusat. Buat apa kita nak kali? Buat apa kita nak kali? Kalau kita persamaan negeri benar Luqman, sebab kita kata nak kali benda daripada tak betul pergi ke betul. Ya, betul. So sekarang ni kita dah ada benda yang betul lah, di landasan yang betul dah lurus yang betul dah. So kita nak kali bagi dia keluar ni. So memang kita tak faham lah. Kita nak tahu juga
apakah manifesto ataupun perubahan yang cuba dibawa oleh orang-orang yang nak cabar, nak ambil alih Penang ni lah. So kita dah tahu apakah dia orang punya manifesto, sebab orang Penang ni orang bijak. Orang bijak, dia bukan tengok slogan saja. Dia kena tahu apa yang dia nak offer, bagi tahu kepada kita. Kita boleh tahu, buat comparison. Setakat ni saya rasa kita tak nampak lagi lah comparison yang pencapaian kerajaan negeri kita dah nampak, tapi untuk yang dah datang cabar tu, apakah manifesto kita, dia orang. So, kita tak tahu. So saya rasa kekalkan negeri yang dipimpin oleh Pakatan Harapan ni sangat penting, kerana kita nak benda yang dah cantik lah, yang bagus lah untuk teruskan lagi. Dan saya rasa kerajaan yang sedia ada ni dengan kerjasama dengan kerajaan pusat memang boleh memberikan satu pembangunan yang baru. Sebab kalau kita nampak dari dulu, sejak diambil alih tahun 2008, so masa tu kerajaan pusat BN dan kerajaan negeri Pakatan Rakyat ataupun yang sekarang kata PH lah. So baru sekarang ni sampai tahun 2023 ni baru kita ada peluang untuk ada dua buah kerajaan yang pusat dan negeri itu serari dalam kita, dan kita tahu memang banyak planning, dan Perdana Menteri kita sendiri pun dia daripada orang Penang. Dia orang Corotokun. So kita memang nampak bahawa Perdana Menteri dia akan menjaga Pulau Pinang, dan jangan kita lepaskan peluang ni. So kita berharap kerajaan yang sedia ada ni tetap maju dan tetap dapat membawa rakyat Penang ni kepada satu tahap yang lebih baik, yang lebih sempurna dan berjaya lagi. So saya rasa itu pentinglah kepada mesej yang kita nak hantar kepada kawan-kawan kita yang ada dekat live dengan kita hari ini. Okey, saudara-saudara sekalian, itu adalah salah sedikit ulasan daripada panel kita mengapa Penang ini perlu stay sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Bukannya negeri Pulau Pinang ini tidak mampu untuk mentadbir negerinya dan tidak mampu memberi kemajuan kepada negerinya. Kita boleh lihat jawapan-jawapan yang diberikan oleh saudara panel kita tadi, betapa majunya negeri Pulau Pinang sampai orang daripada negeri luar pun bertandang ke negeri Pulau Pinang untuk mencari pendapatan dan untuk menetap di Pulau Pinang. Okey, balik kepada soalan kita tadi, balik kepada tajuk kita iaitu Kedah milik Pulau Pinang. Sedikit saja saya ingin ulaskan bahawa Pulau Pinang dalam Perlembagaan Malaysia terbaktub di bawah Fasal 2 Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu di Semenanjung pada tahun 1957. Ini dibacakan sekali dengan Perkara Fasal 3 Perkara 71 Perlembagaan bersama jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kedudukan perlembagaan negeri-negeri termasuk Perlembagaan Negeri Pulau Pinang. Selain itu, perjanjian bermula dengan Kerajaan Inggeris dan Raja-Raja Melayu sebelum kemerdekaan, iaitu pada tahun 1948 pada 21 Januari 1948, dan Perjanjian Persekutuan pada 5 Ogos 1957 yang diperkenankan oleh semua Raja-Raja Melayu termasuk almarhum Duli Yang Maha Mulia almarhum Tuanku Sultan Badli Shah Ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah Sultan Kedah pada ketika itu. Oleh itu, ini merupakan salah satu fakta yang menegaskan bahawa Pulau Pinang ialah negeri yang berdaulat dan kedaulatan negeri Pulau Pinang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Apa ulasan yang ingin diberikan oleh panel kita sebagai penutup? Mungkin saya bagi sedikit penggulungan bagi isu ni lah. So untuk isu Penang, Kedah ni, kita nampak memang kita dah Perdana Menteri kita pun dah bagi respon secara konklusif di Parlimen, dan kita juga setujulah bahawa negeri Pulau Pinang dan negeri Kedah ni memang kita dah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan sebagai undang-undang yang paling tinggilah, di mana pihak-pihak yang cuba nak menimbulkan isu ni, Kedah, Penang ke semua ni, kita harap tidak ada timbul isu sebegini lagi. Lebih-lebih lagi ni sekarang ni keadaan pilihan raya nak dekat lah, PRN nak dekat dah. So
kita tahu banyak isu-isu yang akan cuba yang akan ditimbulkan cuba oleh pihak lawan. ya, sebab isu bagi Penang ke apa ke, kita semua boleh selesai secara aman. Lagipun orang Penang dan orang Kedah pun bersaudara. Ya, Kita tak ada gaduh-gaduh. betul. Orang Penang dengan orang Kedah ni saya rasa kita memang rapat sebagai ni jiran. Jiran, Banyak sama-sama orang negeri utara. bukan kata orang Kedah datang Penang bekerja, Penang pun datang Kedah bekerja. Betul. Orang Penang pun belajar di Kedah. Betul. So hubungan tu saya rasa erat, Dah erat. dan selama ni memang tidak timbul isu Kedah, Penang, milikkan tu. Memang tidak ada Ya, pergaduhan. tidak ada pergaduhan ni, sehinggalah kita nampak sekarang kerajaan Kedah ni yang lebih nampak ni banyak kontroversial yang tercetus berlaku ni, lebih-lebih lagi dengan inilah, dengan berdekatan dengan PRN ni. So kita pun berharap bahawa orang-orang Penang, orang-orang Kedah semua tenang, kita jangan tenang, gaduh-gaduh. kita tenang dan kita mendapat satu inilah hubungan kita Hubungan tetap yang erat. erat, dan saya rasa banyak orang-orang Penang Kedah tu pun tak setuju dengan isu nak timbul pasal milikan Betul. Kedah Penang tu, sebab kita tahu kehidupan kita, keharmonian kita memang dah rapat dah dengan selama ni. Selama ni banyak orang Kedah ada kahwin dengan Penang, Penang kahwin dengan Kedah, so tidak menimbul masalah lah saya rasa. So Betul. pengurungan saya rasa isu-isu ini kita perlu handle dengan we care lah, dengan berhati-hati, Handle dengan dan kita berpandang kepada sudut positif, kepada sudut positif, kepada sudut keharmonian negara dan juga negeri-negeri kita, dan inilah yang kita nak capai dalam podcast kita terutamanya pada malam betul. ni. Kita nak bagikan inilah satu konklusif yang positif yang boleh membawa kita ke hadapan. Okey, sebagai rakyat Malaysia dan khasnya kepada rakyat negeri Pulau Pinang maupun rakyat Kedah, kita sebagai rakyat di negara ini patut berpaut kepada 5 prinsip rukun negara. Terutama lagi prinsip rukun negara ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Ya. Keluhuran perlembagaan, perpaduan negara, masa depan rakyat Malaysia. Macam pernah dengar ya? Okey, sekian podcast kita pada malam ini bersama saya, moderator Saudara Luqman, dan panel kita Saudara Darwin. Lepas ini kita akan nantikan podcast kita pada episod ke-7. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ya, salam Malaysia Madani. Terima kasih semua.